Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Terima sahabat kita, saudara Muhammad Saiful Reza Jamal Mat. Okey, kerana sudi singgah. Okey, walaupun mungkin tidak akan dapat bersama kita untuk tempoh yang lama, tapi tidak ada masalah. Saya faham sahabat-sahabat semua sibuk bekerja dan sebagainya. Mungkin dalam perjalanan menuju ke tempat kerja ataupun mungkin dah mula kerja, ya. Bagi mereka yang bekerja lah, macam saya ni orang pencen, dia relax sikit, ya. Hari ni pagi ni hantar anak sekolah, kebetulan isteri tak berapa sihat. So sementara menunggu orang kata jam terreda sikit, saya ambil peluang lah untuk pagi ni untuk berkongsi sikit sebanyak tentang tajuk istimewa kita, bulan istimewa, bulan Ramadan Al-Mubarak. Okey, tahniah sahabat-sahabat, tahniah kepada sahabat-sahabat kerana diberikan peluang oleh Allah SWT kepada kita semua untuk berada di bulan Ramadan. Bukan semua orang berpeluang berada dalam bulan Ramadan. Okey, kerana apa? Kerana sebahagian daripada mereka yang mungkin tahun lepas ada sama-sama kita dalam bulan Ramadan, tapi tahun ni dah tak ada kerana mereka telah dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan juga ada orang yang berkesempatan berada dalam Ramadan tapi tak dapat manfaat, tidak dapat faedah daripada Ramadan. Kenapa? Kerana mereka mensia-siakan bulan Ramadan. Masuk Ramadan, perangai tak berubah, akhlak tak berubah, okey, ketakwaan tak bertambah, amal maksiat masih berterusan. Maka orang yang demikian walaupun diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk bulan Ramadan tapi tidak mengambil kesempatan dan yang ada dalam Ramadan, maka mereka terdiri pada golongan orang-orang yang rugi. Jadi kita harap sahabat-sahabat yang bersama kita pada pagi ini dan sahabat-sahabat yang lain juga, insya-Allah kita menjadi orang-orang yang terpilih, bukan saja terpilih untuk berada di dalam bulan Ramadan, tapi terpilih juga untuk menjadi hamba-hamba Allah yang mengambil kesempatan untuk menambah amalan dia, untuk menambahkan ketakwaan, menambah ibadat dia, menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sangat rugilah mereka yang apabila Ramadan berlalu mereka tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana peluang yang dalam bulan Ramadan ini peluang kita untuk meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita perlu minta keampunan? Kerana kita ni manusia, saya manusia, sahabat-sahabat manusia, dan bila nama je manusia, maka kita tak akan sunyi daripada melakukan kesilapan dan dosa. Tak kisah siapa dia, apa namanya, di mana taraf dia, di mana kedudukan dia, asalkan dia manusia, dia bukan Nabi, maka semuanya akan terlibat dengan dosa. Tak ada orang boleh mengaku, hari ni saya tak berdosa, langsung zero dosa. Wah, hebatlah. Okey, kadang-kadang dosa itu datang tanpa kita sedari. Hari ni paling banyak dosa, duduk di rumah pun kita berdosa. Dulu kalau kita tak keluar rumah mungkin payah sikit nak dapat dosa, tapi sekarang ni duduk kat rumah pun, bulan puasa pun boleh terdedah kepada dosa. Sama ada dosa tu secara orang kata berterusan, ataupun dosa sambil lalu, ataupun dosa yang memang dicari, itu terpulang pada kita. Sebab apa? Bila sahabat-sahabat buka saja telefon, nak pergi tengok, katalah nak pergi tengok ceramah ataupun nak dengar Al-Quran dekat YouTube, buka YouTube. Kalau YouTube tu kadang-kadang di sebelah kanan dia, sebelum kita buka video tu, dah ada berbagai-bagai jenis video, berbagai jenis image, yang kalau wanita tidak menutup aurat, maka kalau kita tengok sekaligus tak apa. Tapi kalau kita dah tengok lama, maka dia sudah menjadi maksiat. Semudah itu kita nak terlibat dengan maksiat. Kalau ada zaman-zaman dulu-dulu, kita tak ada telefon, kita tak ada orang kata internet, tak semudah apa yang ada sekarang ni, payah kita nak berdosa. Kalau kita duduk kat kampung tu, saya ingat kat kampung tu nak dapat maksiat ni, nak maksiat khusus mata lah, maksiat yang melibatkan mata. Kerana hari ni maksiat yang paling banyak adalah melibatkan mata lah. Okay? Contohnya, kalau kita duduk kampung, keluar kampung, orang kampung biasanya dia akan pakai kalau dia keluar pun menutup aurat. So kita tak terdedah kepada kemaksiatan yang sebegitu mudah. Hari ni kita duduk kat rumah pun boleh buat maksiat, apatah lagi kalau keluar pergi shopping kompleks dan sebagainya, maka dosa itu sentiasa ada. Itu baru dosa mata. Belum lagi dosa mulut,
belum lagi dosa tangan. Tangan ni maksiatnya sama juga macam mata tadi. Okey, bila kita tengok satu benda, sampai satu berita, kita buat komen. Komen pula menyakitkan hati orang, komen pula memfitnah orang, komen pula menuduh orang itu dan orang ini dan sebagainya. Maka tangan juga boleh banyak. Ramai hari ni orang banyak berdosa bukan melalui mulut sahaja. Nah, dulu orang mengumpat melalui mulut, orang mengkeji melalui mulut, orang mengata melalui mulut, buat fitnah melalui mulut. Sekarang tak, orang menggunakan jari mereka untuk membuatkan dosa-dosa yang sangat mudah berlaku di internet. Dan dosa, kalau dulu dosanya terhad, zaman dulu dalam zaman sekarang, dosa dulu terhad. Kalau kita nak mengumpat, kita kata kita jumpa seorang kawan, kita pun mengumpat tentang si fulan begini dan sebagainya. So dia nak menyebarkan berita buruk ataupun umpatan kita buat tu, dia terhad hanya beberapa orang je kan. Tapi hari ni kita mengumpat online, kita mengumpat dekat TikTok, kita mengumpat dekat Facebook, dekat Instagram dan sebagainya. Once kita klik je send, maka umpatan kita itu tersebar seluruh dunia. Subhanallah. Bayangkan sahabat-sahabat, kalau ditakdirkan apa yang kita sebarkan itu merupakan fitnah, merupakan umpatan kepada seseorang, maka dosanya akan berterusan ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat berlaku, sahabat-sahabat. So janganlah kita dengan mudah orang kata nak mengata, nak mundur dan menyakitkan hati orang, apatah lagi kalau disebarkan melalui internet. Kerana apa? Kerana ribuan orang, bahkan mungkin jutaan orang akan melihat dan membaca, dan maknanya dengan puncanya adalah kita. Jadi bila puncanya kita, maka dosa kita akan berterusan sehinggalah hari kiamat. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Okey, siapa yang buat satu sunnah yang baik, sunnah yang baik ni apa benda? Sunnah yang baik ni kita buat benda yang baik, berterusan, istiqamah, hari-hari kita buat, setiap masa kita buat. Tiba-tiba kita sakit ataupun kita mati tak dapat buat, maka pahalanya akan berterusan hingga hari kiamat. Kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui kita ni. Contohnya kita suka bersedekah, setiap hari sedekah, walaupun tak banyak, RM1, pergi surau RM1 setiap hari, setiap pagi RM1. Tiba-tiba pada bulan ketiga keempat tu, kita tiba-tiba dah tak ada duit nak bagi, contohnya, maka rezeki maka dia punya pahala sedekah tu akan berterusan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala Maha mengetahui bahawa kita ni, kalaulah sekiranya kita ada duit, mesti kita bagi. Itu kaedah dia. Jadi bila kita sentiasa buat benda tu, dengan walaupun kita tak dapat buat, kerana sebab tertentu, contoh memang kita tak ada duit, ataupun kita sangat perlukan duit pada masa tu, dan kita tak boleh nak derma dah, kita tak boleh sedekah, tak boleh, pahala akan berterusan. Kerana Allah Ta'ala tahu kalau kita ada duit, mesti kita derma. Contohnya orang yang selalu pergi surau masjid, hari-hari dia pergi masjid, hari-hari masjid, tiba-tiba satu hari dia kena aksiden, wali'azbillah, bom aksiden, terlantar di hospital 3 bulan, dan dia tak dapatlah pergi ke surau nak solat dan sebagainya. Maka pahalanya, walaupun 3 bulan dia tak pergi surau, tetap juga mendapat pahala berterusan. Dan kalau dia mati contohnya, maka pahalanya juga akan berterusan hingga hari kiamat, seakan-akan dia masih lagi melakukan ibadah, masih lagi pergi ke surau hari-hari, walaupun dia dah lama berhenti kerana dia dah mati, dah masuk dalam kubur contohnya. Itu sunnah, artinya kita buat satu benda yang betul. Sama juga kita ajak orang melakukan kebaikan. Okey, contohnya ada kawan tak pernah puasa, contohnya sepanjang hidup tak pernah puasa. Jadi tiba-tiba satu ketika kita jumpa dengan sahabat kita, pujuk dia, kita bagi penerangan pada dia, kita cerita kebaikan-kebaikan yang ada dalam bulan puasa ni, kebaikan-kebaikan dalam ibadah puasa, kita ajak, kita pujuk, kita bagikan, bacakan hadis. Tiba-tiba dia berpuasalah. Okey, maka bila dia berpuasa, kalau sekiranya Allah Ta'ala memberikan pahala ganjaran pada dia kerana dia puasa, maka kita yang ajak tu juga akan dapat pahala yang sama. Ad-dalu 'alal khair kafa'ilihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menunjukkan kebaikan, ganjaran pahalanya adalah sama seperti mana orang yang buat kebaikan tersebut. Bila kita ajak orang puasa, maka bila orang tu berpuasa, maka kita akan dapat pahala sama macam dia buat. Dan kalau dia buat lagi, kemudian dia ajak lagi orang berpuasa, sebab kita ajak dia puasa,
dia pula ajak anak-anak dia, contohnya ajak keluarga dia, kawan-kawan dia, maka pahala itu juga kita akan dapat ila yaumil qiyamah. Artinya itu sunnah yang baik atau perkara yang baik yang kita ajak, kita tunjukkan kepada orang lain. Kalau dia buat perbuatan tersebut, maka dia akan dapat pahala sehingga hari kiamat. Subhanallah. Itulah kehebatan kita sebagai seorang mukmin. Kita akan tunjukkan perkara-perkara yang baik. Tetapi sebaliknya, ini yang bahaya ni. Nabi kata apa? Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Ni tadi buat yang baik, ini buat benda yang tak baik pula. Ya, buat benda yang sayyi'ah, benda buruk, benda dosa, benda maksiat, benda yang boleh menyakitkan hati orang. Dosalah semua tu. Kan? Fa alaihi wizruha, maka dia punya dosanya, wa wizru man amila biha, dia tanggung dosa yang dia buat, kemudian dosa orang lain yang melakukan sesuatu dosa kerana dialah jadi cikgunya, dialah jadi championnya, dialah jadi mentornya kepada benda maksiat. Maka dia punya dosa tu akan berterusan hingga hari kiamat. Maknanya kalau kita ajak orang buat maksiat, ajak orang buat melakukan satu yang dosa, tak kisahlah apa dosa, dosa kecil ke dosa besar ke. Contoh kita hantar ataupun kita buat posting perkara yang orang tak tahu asalnya benda tu kita tunjukkan cara. Contohnya kita hantar melalui email ke WhatsApp ke satu website yang pornografi contohnya, kan. Orang tu tak pernah tahu pun pasal pornografi. Budak-budak baru lagi umur baru nak orang kata baru nak up, baru umur baru nak balik, tiba-tiba ada kawan dia hantar. Bila kawan dia hantar, dia pun tengok. Dan bila tengok hari-hari dia tengok, maka dosa yang dibuat oleh orang yang dia ajak itu akan berterusan. Kenapa? Kerana kita menjadi punca, kerana kita yang mengajak ila yaumil qiyamah, maka dia akan berterusan hingga hari kiamat. Mana dia pula ajar pula orang lain, dia share pula dengan orang lain. Kawan-kawan dia pula share pula orang lain, share lagi kan. Maka dosanya akan berantai, orang kata dosa tu berterusan hingga hari kiamat. Sebab itulah sahabat-sahabat, hari ini sekarang ni dalam orang kata era teknologi, era internet ni, maka kita kena hati-hati sangat-sangat supaya kita tak buat dosa. Walaupun kita dah berhenti buat dosa, tetapi dia tetap berdosa. Walaupun kita dah berhenti, kita ajar sekali je, ajar sekali orang buat benda haram, ajar sekali orang berjudi, ajar sekali orang buat maksiat, ajar sekali orang minum arak, ajar sekali orang main forex trading online, contohnya lah. Ajar sekali je. Bila ajar sekali, dia dah mula buat. Bila mula buat, selagi mana dia tak berhenti, maka kita akan berdosa ila yaumil qiyamah. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat, di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, oleh kerana kita memang banyak dosa, saya banyak dosa, sahabat-sahabat juga akan memang tak boleh nak kata tak berdosa. Tidak ada orang maksum kecuali Nabi SAW. Maka kita ambil peluang ini, peluang yang Allah SWT bagi pada kita untuk memperbanyakkan, untuk memperbanyakkan kita. Pertamanya banyakkan ibadah. Selain daripada banyakkan ibadah, banyakkan kita minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kerana apa? Kerana bila kita melakukan dosa, maka kalau kita tak minta ampun daripada Allah Subhanahu Taala, maka dosa itu tetap akan kita tanggung sehinggalah kita mati. Dan bila kita mati, akan dihitung oleh Allah Subhanahu Taala. Tetapi kalau sekiranya kita buat silap, kerana kita tahu tak ada orang tak buat silap, kan. Semua orang buat silap, semua orang buat dosa. Okey, kemudian tiba-tiba dapat maklumat, ada kawan bagi tahu, ada kawan bagi nasihat, ada kawan bagi peringatan, oh benda ni haram, dulu tak tahu. Contohnya forex tadi. Forex haram ke Ustaz? Haram. Maksudnya bukan haram, ya, memang forex trading online adalah haram, ya. Jadi sahabat-sahabat yang kalaulah masih lagi main forex trading online tu, okey, berhentilah di bulan Ramadan Al-Mubarak ni. Dan harap-harapnya bila dah habis bulan Ramadan ni, mana boleh terus berhenti. Dan sama juga orang hisap rokok, orang hisap rokok bulan Ramadan ni, ambillah peluang untuk berhenti hisap rokok. Itu tabiat yang buruk, tabiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Taala. Maka dengan harapan, ya, bila kita dah masuk habis bulan Ramadan, dah masuk bulan biasa yang start daripada Syawalnya, kemudian seterusnya, maka kita harap kita boleh terus meninggalkan kemaksiatan tersebut, ya. Jadi selagi mana kita tak bertaubat dan kembali kepada Allah SWT, maka dosa itu kita akan bawa sampai ke dalam lubang kubur.
Okey, dan dosa itu akan dapat kita rasa dia punya bahangnya, ya, dia punya bahananya, kemarahan Allah Taala dapat dirasa semasa kita mula masuk dalam kubur, bahkan semasa sakratul maut tu dah dapat rasa, ya, dia punya apa namanya, azab seksa yang Allah Taala berikan. Itu sebahagian saja, dia semasa sakratul maut tu, semasa kita nazak tu, kalau kita banyak dosa di situ pun Allah Taala dah tunjuk, kan, dah tunjuk betapa azabnya, betapa susahnya dia nak mati, kan, dengan betapa sakitnya, ya, orang yang nak mati ni. Kalau kita banyak dosa. Sebab itulah sahabat-sahabat, oleh kerana kita tahu kita memang banyak dosa, maka kita kena banyak minta ampun. Dan Allah SWT sebenarnya sangat sayang kepada kita. Dan Allah Ta'ala sangat sayang kepada kita. Allah Ta'ala nak kita ni, ya, kalau boleh semuanya masuk syurga Allah SWT. Sebab tu Allah Ta'ala bagi peluang yang sangat luas kepada kita, bagi peluang berbagai-bagai, ya, kepada kita untuk kita kembali kepada Allah SWT. Okey? Apa bukti Allah Ta'ala sayang kepada kita, sahabat-sahabat? Siapa boleh share sikit, siapa-siapa yang ada masa, yang boleh sama-sama borak dengan saya pada pagi ni, boleh share apa bukti Allah Ta'ala sayang dengan kita. Kita boleh kongsi-kongsi, boleh kongsi. Kalau ada apa-apa poin, boleh sahabat-sahabat tulis kat sana, kita sembang-sembang pagi ni. Baik, saya bagikan salah satu bukti yang jelas bahawa Allah SWT sayang dengan kita dan Allah Ta'ala nak kita ni masuk syurga. Apa bukti dia? Buktinya pertamanya, cepat-cepat siapa yang nak share boleh share. Okey, apa bukti Allah SWT sayang dengan kita dan Allah Ta'ala nak kita ni masuk syurga Allah? Apa bukti dia? Sahabat-sahabat ada point, boleh share dengan saya. Okey, boleh sama-sama kita belajar. Saya pun belajar juga. Kita berkongsi sikit sebanyak ilmu yang Allah Taala bagi pada kita, dan mungkin sahabat-sahabat yang menonton lebih banyak ilmunya daripada saya. Kita berkongsi, saya pun boleh belajar juga. Okey, yang pertama, suspense, ya. Yang pertama, bukti pertama Allah Ta'ala memang sayang dengan kita, Allah Ta'ala memang nak kita masuk syurga adalah jeng apa dia? Sahabat, siapa boleh share? Apa bukti? Bukti yang pertama, Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Ramai orang yang berdosanya, Masya Allah, dosanya bertimbun-timbun. Daripada muda umur dia dah umur balik sampai umur 50 tahun masih berdosa, penuh dengan dosa, tak ada benda dia yang tidak buat. Berjudi dia buat, minum arak dia buat, berzina dia buat, okey, menipu orang buat, rasuah buat, tak ada benda tak buat, tak ada benda dosa dia buat yang tak buat. Semua dia buat daripada muda sampailah dia tua, sampai umur 60, 70, Allah Ta'ala bagi lagi dia peluang. Allah Ta'ala tak matikan terus. Tidak macam umat-umat yang terdahulu, kan. Umat-umat dulu bila buat maksiat, buat dosa, Allah Ta'ala hancurkan terus, kan. Di zaman Bani Israel, ada pengikut-pengikut Bani Israel, daripada Bani Israel, bila mereka tangkap ikan pada hari Sabtu, Allah Ta'ala jadi mereka monyet. Mereka Allah Ta'ala jadikan, orang kata sumpah lah, sumpah jadi monyet. Kemudian lepas 3 hari mereka dimatikan, semuanya dimatikan oleh Allah SWT. Itu zaman dulu. Zaman kita ni hari ni, sekarang ni tuan-tuan, sahabat-sahabat semua, buatlah apa benda maksiat pun. Ni bukan nak promote sahabat-sahabat buat maksiat, tak, maksudnya apa saja maksiat yang dilakukan oleh manusia hari ni, tak kisahlah mereka itu beriman ke tak beriman ke, yang kafir ke, buatlah maksiat lah, bunuhlah orang macam mana pun. Contoh apa yang berlaku di Palestin sekarang, dah lebih 30,000 yang mati. Okey, dosa sangat besar, tapi Allah Ta'ala masih lagi peluang. Allah Ta'ala masih lagi beri peluang musuh-musuh Islam untuk hidup. Yang membunuh tu masih lagi hidup. Okey, sampai sekarang masih lagi wujud, negaranya masih wujud, walaupun bunuh ribuan umat Islam. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, man qatala mu'minan faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang saja orang mukmin, maka dosanya sama seperti membunuh seluruh umat manusia. Dosa besarnya. Tapi sebesar itu dosa yang dilakukan, bukan seorang, 30,000. Ini baru dalam peperangan yang berlaku di Gaza sekarang ni. Yang 30,000. Tapi masa Allah Ta'ala masih lagi, walaupun Allah Ta'ala benci, Allah Ta'ala marah, Allah Ta'ala murka, Allah Ta'ala mengutuk perbuatan dosa yang dilakukan, begitu besar dosa membunuh ini, tapi Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang mereka untuk hidup. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan mereka supaya
mereka kembali kepada Allah, menginsafkan diri, taubat, kan, kembali kepada apa nama ni, kepada fitrah, kepada keimanan, beriman kepada Allah. Tapi kalau mereka tak juga beriman, itu terpulang pada mereka. Allah Ta'ala dah bagi peluang yang banyak, ya. Hari ni pun sama, kita sendiri kan berdosa, berbagai dosa yang kita buat, tapi Allah Ta'ala masih lagi bagi peluang kepada kita untuk hidup dengan harapan bahawa satu ketika kita akan kembali kepada Allah, bertaubat, ya. Itu satu. Okey, ada sahabat-sahabat yang nak share lagi tak? Apa lagi dia? Apa lagi bukti yang Allah SWT memang nak kita ni masuk syurga Allah SWT? Okey, tak apa, tak ada masalah kalau tak ada jawapan. Okey, yang keduanya adalah peluang Allah SWT dan peluang yang Allah Ta'ala bagi pada kita untuk kita bertaubat. Okey, pertama, Allah Ta'ala tak hancurkan kita, tak musnahkan kita dengan kemaksiatan. Allah Ta'ala berikan peluang untuk kita bertaubat. Nabi kata apa? Nabi kata at-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada dosanya seperti mana dia tidak pernah melakukan sebarang dosa. Buatlah dosa apa benda pun yang dibuat oleh kita, kalau kita bertaubat sungguh-sungguh dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar, taubat yang orang kata bukan jenis taubat cili padi, masa pedas tu bukan main tengah-nganga pedas. Okey, bertaubat tak nak makan, lepas tu bila makan pula akan datang nak juga cari cili, nak juga makan pedas. Dengan pedas lepas tu taubat balik kan. Tu tak acil lah macam tu. Jadi taubat yang sebenar ialah taubat yang maknanya dia buang terus sifat-sifat buruk tersebut, dia tinggal terus dosa tersebut, dia langsung tidak, walaupun ada keinginan untuk kembali, dia akan menahan diri dia daripada terus terjebak dalam perbuatan dosa tersebut. Dia akan berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan suasana. Contohnya dia duduk dengan kawan-kawan yang melakukan kemaksiatan, yang isap dada, yang minum arak dalam satu rumah. Dia bertaubat, maka dia tinggalkan keluarga rumah tersebut. Dia tinggalkan kawan-kawan dia. Kerana apa? Kawan-kawan dia lah yang banyak mempengaruhi dia untuk melakukan kemaksiatan, maka ditinggal. Itu tanda orang bertaubat. Ditinggal. Bersungguh-sungguh dia bertaubat, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa, akan hapuskan, akan delete semua benda, akan erase semua benda, seakan-akan dia tidak pernah melakukan dosa. Inilah kehebatan, maknanya kita sebagai umat Islam diberikan oleh Allah SWT, bahkan umat manusia seluruhnya diberikan peluang untuk bertaubat, kembali kepada Allah. Ini juga tanda Allah Ta'ala itu sangat sayang pada kita. Bayangkan sahabat-sahabat, ya, ada orang yang bukan Islam, yang bukan Islam, daripada mula lahir dia tidak Islam, kemudian dia hidup dengan penuh kemaksiatan, buat syirik kepada Allah SWT, buat dosa, berbagai-bagai dosa, sampai umur 60 tahun, 70 tahun, akhirnya Allah Ta'ala berikan hidayah pada dia, dan jadi dialah, maka dia telah menjadi orang yang beriman. Bila dia beriman, setelah dia orang kata tak sempat untuk melakukan apa-apa ibadah, tiba-tiba dia, lepas dia, contohlah dia pergi masjid dia pun bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dengan penuh keimanan. Dia yakin betul bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Dia mengucap, lepas mengucap dia pun naik kereta nak balik. Umur dah 70 tahun, dah banyak dosa dia buat sepanjang hidup dia. Tiba-tiba dia keluar daripada masjid, datang lori langgar, meninggal serta merta dekat di tempat kejadian. Apa jadi pada pakcik ni? Apa jadi pada pakcik ni yang baru saja memeluk Islam, tak pernah buat satu amal baik pun. Belum lagi buat pernah, tak pernah buat ibadat, tak buat solat, apa semua. Yang dia buat cuma satu benda je, dia buat syahadah, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, lepas tu mati tak sempat beramal. Maka tempat dia di mana? Tempat dia adalah di syurga Allah SWT. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat, ini adalah satu gambaran rahmah Allah. Ini adalah satu gambaran betapa Allah Ta'ala ini memang sangat sayang pada hamba dia. Allah Ta'ala sangat suka kita ni, maknanya kembali kepada dia dan bertaubat kepada dia, walaupun sepanjang hidup pernah melakukan berbagai-bagai kemaksiatan. Tapi kalau kembali pada Allah, bertaubat, maka Allah Ta'ala dengan senang hatinya akan mengampunkan dosa dia. Maknanya dia dah tak berdosa dan dihapuskan sekali, di-erase, dan seakan-akan pakcik yang baru masuk Islam ni seakan-akan baru seperti kanak-kanak yang baru lahir ke dunia. Maknanya bila dia berlaku kematian tersebut, dia tak sempat beramal, asalkan dia beriman kepada Allah dengan iman yang benar.
okey, yang betul-betul ikhlas kerana Allah, yang bukan kerana hajat-hajat keduniaan dan sebagainya, okey, maka dia akan dimasukkan Allah Taala dalam syurga. Subhanallah, walaupun tak pernah beramal apa-apa kecuali telah hanya bersyahadah saja cukup untuk menjadi tiket untuk dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga adalah bukti dan tanda bahawa Allah Ta'ala ini memang sayang dengan kita. Allah Ta'ala ni memang nak kita masuk syurga. Jadi kalau kita tak nak menerima tawaran ini, maka tak boleh nak marah kat orang lah. Tak boleh kita nak marah dengan Allah SWT. Kita tak boleh nak marah kepada kawan-kawan kita, tak boleh nak marah kepada keluarga kita, kerana kita diberi peluang oleh Allah SWT. Setiap orang ada peluang yang sama untuk dia bertaubat dan kembali kepada Allah SWT. Okey, itu bukti yang kedua bahawa Allah Ta'ala ni memang sayang dengan kita, kan? Dengan sayang dengan kita. Baik, seterusnya sahabat-sahabat, seterusnya Allah Ta'ala Allah Ta'ala sayang dengan kita. Okey, Allah Ta'ala bagikan peluang untuk kita bertaubat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Allah Ta'ala sengaja bawa bulan Ramadan ni kepada kita, kepada umat Islam, supaya apa? Supaya kita dapat mengambil peluang ini untuk menggandakan amalan-amalan kita di bulan Ramadan Al-Mubarak ini. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Puasa itu sendiri pun sangat istimewa. Puasa, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi atau kama qala. Puasa je, bila kita start puasanya kerana Allah, mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, yang mengharapkan keampunan daripada Allah SWT, mengharapkan rahmah daripada Allah SWT, bukan kerana tujuan-tujuan keduniaan, maka Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Ma ghafara min dhanbihi ma taqaddama min dhanbi, segala apa yang kita pernah buat dosa sebelum ni, dengan puasa kita ni, dosa yang kita buat itu akan diampunkan oleh Allah SWT. Ini juga adalah bukti yang sangat jelas kepada kita bahawa Allah Ta'ala itu memang sayang dengan kita. Memang Allah Ta'ala nak bagi peluang kepada kita. Kenapa? Kerana bulan Ramadan ini, kalau kita minta ampun pada Allah SWT, bahkan puasa itu sendiri pun boleh menghapuskan dosa. Apatah lagi kalau kita minta ampun lagi dengan Allah Ta'ala, bertaubat lagi dengan Allah SWT, maka pastinya Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Jadi bila ampunkan dosa, artinya kita tidak berdosa. Bila tidak berdosa, maka peluang kita sangat cerah untuk kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala, kerana orang-orang yang tidak berdosa sahaja yang boleh masuk dalam syurga. Orang berdosa, dia kena masuk neraka. Okey, kalau dia masih ada iman, ada peluang lah lagi orang kata nak masuk dalam syurga, tapi kena bakar dulu. Okey, sahabat-sahabat jangan main-main. Ada orang gurau-gurau dia kata tak apalah, kita masuklah sekejap neraka kemudian lepas tu kita masuk syurga sebab kita ada iman. Jangan main-main sahabat. Neraka bukan tempat main-main. Neraka bukanlah tempat orang kata nak try-try, tak ada sebab azabnya sangat seksa. Disebutkan bahawa kalau dibakar telapak kaki saja pun dalam neraka, diletakkan ni tapak kaki saja pun dah menggelegak otak dia kerana kepanasan yang sangat luar biasa. Apatah lagi kalau dicelup seluruh tubuh badan dia dalam neraka. Subhanallah, kita tak dapat nak gambarkan betapa azab, betapa seksanya azab yang akan ditanggung oleh mereka yang berdosa, yang dicampakkan oleh Ta'ala dalam neraka Allah. Jadi sebab itulah sahabat-sahabat, untuk kita bebaskan diri kita daripada azab Allah SWT, maka tidak ada cara lain kecuali kita kembali bertaubat, kita meminta ampun dengan Allah SWT, taubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar, yang disebutkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Ibarat taubat nasuha ni, ibarat kata Sayyidina Umar, ialah seperti susu yang diperahkan daripada kantung susu tu. Kalau kita perah susu daripada kambing contohnya, perahkan susu dia, maka susu itu tidak mungkin boleh dimasukkan kembali ke dalam kantung susu tu. Itu ibarat yang diberikan, analogi yang diberikan oleh Sayyidina Umar tentang taubat an-nasuha. Itulah istilahnya taubat nasuha. Artinya dia bukan taubat macam kita tuang susu daripada jug, yang mana daripada jug letak tuang dalam cawan tu boleh
masuk balik dalam jak, maka itu bukan taubat nasuha. Taubat nasuha ni ibadat susu yang diperat yang tidak mungkin boleh dikembalikan ke tempat asal dia. Maka itu namanya taubat nasuha. Artinya bila dia taubat tu ditinggal betul, dia sungguh-sungguh, dia tak buat langsung dah. Walaupun ada keinginan nak buat, tapi dia sentiasa cuba menjauhkan diri dan dia cari jalan macam mana nak lari daripada kemaksiatan tersebut. Itu barulah maknanya taubat yang nasuha. Menyesal sungguh-sungguh, menangis sungguh-sungguh, insaf sungguh-sungguh, okey, dan berjanji dengan Allah Taala untuk tidak kembali kepada perbuatan yang jahat yang sama, dosa yang sama. Itu tanda orang yang bertaubat nasuha. Jadi bulan Ramadan al-Mubarak ni sahabat-sahabat, yang peluang kita untuk kembali membersihkan diri kita. Kita dah banyak dosa, kita dah banyak maksiat, kita banyak lakukan kesilapan dan sebagainya. Kesilapan kita dengan Allah utamanya, kesilapan kita dengan manusia, juga kita ambil peluang ni bulan Ramadan ini untuk kita minta ampun, minta maaf dengan mereka. Kerana dosa dengan manusia ni dia lebih dahsyat sahabat-sahabat. Kenapa? Kerana manusia ni dia ada nafsu. Manusia ni dia ada kepentingan. Manusia ni ada emosi. Tidak macam Allah Ta'ala ni tidak seperti manusia, tidak seperti makhluk. Allah Ta'ala itu sifatnya Ghaffar. Allah Ta'ala itu sifatnya pengampun. Ghafur, Maha pengampun. Jadi manusia ni tak. Manusia ni kadang-kadang kita minta maaf, dia tak nak maafkan. Kita dah mengaku silap, tak nak maafkan. Jadi itu masalah dia. Jadi kalau tak maafkan, maknanya kita akan berjumpa lah di akhirat nanti. Itu sebabnya bila kita berdosa dengan manusia ni, dia lebih payah sebenarnya untuk kita dapat kemaafan. Kalau dengan Allah Ta'ala mudah. Bukanlah maknanya kita nak mengambil ringan untuk lakukan maksiat dan bertaubat. Tak. Artinya kita nak cerita untuk kita minta ampun dengan Allah Ta'ala lebih mudah, kerana sifat Allah Ta'ala itu Ghaffar, Maha pengampun. Maha mengampun, rahim pula, Maha penyayang kan. Jadi minta dengan Allah Ta'ala lebih mudah daripada minta manusia. Okey. Jadi sebab itulah bila kita berdosa dengan Allah Ta'ala, maka kita mudah untuk bertaubat. Bila-bila masa je kita boleh bertaubat. Bila-bila masa kita boleh minta ampun dengan Allah Ta'ala, kita boleh beristighfar dan sebagainya. Dan itu cara Allah Ta'ala boleh mengampunkan dosa kita. Tapi dengan manusia ni payah sahabat-sahabat. Kalau kita takdirkan dah berpuluh tahun dah kita berdosa dengan manusia kan. Jadi bila kita berdosa dengan manusia, kita kena jumpa dia, kita kena minta maaf dengan dia. Kalau dia tak maafkan, maknanya kita akan berjumpa di akhirat. Mana dia punya perhitungan itu akan berlaku di akhirat, sahabat-sahabat. Jadi itulah sebab tu kalau boleh elakkanlah, sebab nanti walaupun banyak amalan kita kan. Sebab tu dalam satu hadis Nabi menyebutkan, ditanya tentang seorang wanita yang malamnya beribadah, bertahajud kan, kemudian siang juga berpuasa, tetapi apa dia tak tinggal mulutnya berkata-kata, membuat fitnah, mengumpat dan mengeji manusia. Maka bila ditanya kepada Nabi bagaimana keadaan wanita tersebut, maka Nabi kata fa innaha finnar, maka wanita itu akan berada dalam neraka. Kenapa? Kerana dosa dia dengan manusia terlalu banyak. Hari-hari mengumpat, hari-hari mengeji, hari-hari menyebabkan fitnah. Jadi ini semua akan menjadikan asbab yang menyebabkan dia masuk neraka walaupun ibadah dia banyak. Kenapa? Kerana ibadah-ibadah yang banyak yang dilakukan itu tak boleh nak cover dosa-dosa yang dibuat terhadap manusia. Dia mengumpat orang ni, dia mengeji orang ni, dia menghina orang ni. Jadi di akhirat nanti apa yang berlaku bila kita buat dosa dengan manusia ni sahabat-sahabat, okey, kita pertamanya sebelum kita masuk syurga, walaupun pahala kita dah banyak, tahajud kita bagus, puasa kita dah bagus, kita semua bagus lah, kita dengan isteri dengan bagus, isteri kita dengan suami bagus, dengan anak-anak bagus, tapi satu je yang tak bagus, lidah kita. Lidah kita suka mengata orang, kita suka mengeji orang, kita suka merendah-rendahkan orang, kita suka menyebabkan fitnah. Itu je benda. Yang lain baik dah. Yang lain dah bagus semua, cuma yang satu ni tak bagus. Mulut dia, jenis mulut, orang kata jenis mulut laser kan. Mulut yang tak ada insurans ni kan. Jadi nak kata-kata, nak lepas, nak kutuk, nak maki, dia lepas je semua sekali. Jadi ini masalah dia. Yang lain dah okey. Oleh kerana dia mulut tak jaga, maka lidah dia tak jaga, suka mengumpat mengeji orang, maka dia tak boleh masuk syurga. Selagi mana tak settle benda ni dengan orang. Kalau kita pernah mengumpat orang satu ketika, maka akhirat nanti orang itu akan datang menuntut, dan kita tak boleh masuk syurga sehingga settle dengan dia. Artinya pertama, kita mungkin akan minta maaf dengan dia.
Di akhirat kita minta maaf, kita akan merayu dia, tolonglah maafkan aku nak masuk syurga ni. Engkau seorang je yang menghalang. Kalau engkau tak maafkan aku, maka tak boleh masuk syurga lah aku. Maka kawan tu kata, takkanlah maaf saja kan, aku pun perlukan pahala. Aku bagilah pahala. Maka Allah Ta'ala akan nilai berapa dosa tu. Dosa kita pada dia dinilai dan di-convert kepada syurga dan diberikan pahalanya kepada orang yang kita umpat. Baik, katakanlah kita punya pahala pun tak banyak. Yang tinggal dosa je. Tak ada pahala dah. Pahala dah tak ada. So apa yang berlaku? Okey, dosa orang yang kita umpat itu akan diambil dan letak kepada kita. Macam mana dikira? Itu terpulang pada Allah SWT. Allah Ta'ala yang menilai. Kalau dosa itu besar, maka besarlah pahalanya akan diberikan. Okey, kalau dosa itu kecil-kecil lah. Okey, dia melihat kepada keadaan. Kalau kita mengumpat benda yang tidaklah orang kata kritikal sangat. Contohnya lah, kita kata dia ni kata apalah, dia ni teruk sangat lah perangai dia. Contohnya macam tu lah, dia ni suka gini. Contoh kita mengumpat orang benda tu tak adalah berat sangat. Tapi kalau menuduh zina, menuduh liwat, itu besar. Itu dosa yang sangat besar. Dan ini saja boleh menghalang seseorang itu masuk syurga, walaupun banyak mana pahala dia dibuat di dunia, sahabat-sahabat. Sebab tu dosa besar. Sebab dosa besar tak besar ni, sahabat-sahabat, dia boleh melihat juga salah satu kaedah. Kita nak tengok dosa dia besar atau tak, tengok dia punya balasan dia di dunia. Tengok balasan dunia. Okey, contoh, kalau orang yang menuduh orang melakukan zina, dia panggil qadhaf. Qadhaf ni di dunia dia kena rotan 80 kali. Itu berat tak rotan 80 kali? Berat. Maka dosanya juga akan besar. Menuduh orang melakukan liwat contohnya, sama juga. Dosanya besar. Kenapa? Kerana boleh dirotan juga sama seperti makna 80 kali rotan juga. Artinya dosa besar lah. Bila dosa dunia, dia punya balasan dunia besar, artinya itu menggambarkan bahawa dosa itu adalah dosa besar. Bahkan di akhirat juga, hanya satu kali kita tuduh orang berzina boleh menghalang kita daripada masuk syurga, walaupun bertimbul amal-amal soleh kita, kan dosa dia sangat besar. Artinya kita kena minta maaf dengan dia. Kalau tak nak maafkan kita, artinya kita kena bayar. Kita kena bayar dosa tu, dibayar dengan pahala kita, diberikan kepada dia. Mungkin orang yang kita tuduh tu dia tidaklah baik sangat, tapi kita tuduh dia melakukan dosa, melakukan zina. Okey, mungkin dia tak boleh masuk syurga pun dengan amalan-amalan dia, tapi tiba-tiba oleh kerana kita duk umpat dia, kita duk keji dia, kita duk tuduh dia, maka dosa yang begitu besar tadi yang kita buat pada dia, maka Allah Ta'ala convertkan jadi pahala. Maka bagikan pahala pada dia, ada kemungkinan besar dia yang amalan tidaklah begitu banyak, tapi mungkin boleh masuk syurga disebabkan dosa kita tadi telah dikonvert pada pahala tu, diambil dan pergi pada dia, dan mungkin dia boleh masuk syurga dengan sebab itu. Jadi sahabat-sahabat kena hati-hati. Jadi nanti kita jadi muflis. Di akhirat nanti jadi muflis. Siapa muflis ni? Ialah orang yang amalnya banyak di dunia, tetapi oleh kerana dia mengkeji orang, mencaci orang, mengata orang dan sebagainya, maka pahala-pahala yang ada pada dia telah diberikan pada orang tu orang dibagi. Akhirnya dia tidak ada apa-apa pahala lagi yang tinggal untuk dia masuk syurga Allah SWT. Dan mungkin dicampakkan oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Kenapa tak ada? Pahala dia tak ada. Kemudian dosa orang pula dicampakkan pada dia, kerana tak cukup pahala nak bagi, maka dosa orang itu akan diambil dan letakkan ke atas diri dia. Jadi sahabat-sahabat, di bulan Ramadan Al-Mubarak ini, yang saya nak berpesan pada diri saya dan sahabat-sahabat semua, jagalah lidah kita, stoplah, berhentilah daripada kita mengata, mengeji, menghina orang, menyebarkan fitnah dan sebagainya di bulan Ramadan khususnya. Dan kita harap bila bulan Ramadan kita dapat tahan diri kita, dan kita harapkan maknanya bila masuk bulan Syawal nanti, seterusnya dan Zulhijjah dan sebagainya, maka kita dapat mengawal diri kita daripada melakukan perbuatan-perbuatan keji dan dosa. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT, kita dah jam 8, saya rasa cukuplah perkongsian kita pada pagi ni. Saya rasa jam pun dah reda, insya-Allah. Sebab kalau pagi-pagi ni memang kalau saya datang hantar anak awal pagi ni, memang saya akan tunggulah, mungkin buat live dan sebagainya. Macam pernah saya buat dulu. Cuma kalau dulu pukul 8 saya kena berhenti, sebab kena masuk kerja. Walaupun kerja kadang-kadang lecture ada pukul 10, tapi pukul 8 saya kena berhenti kerja lah. Kena berhenti daripada live. Kenapa? Kerana masa tu masih lagi terikat. Sekarang ni saya nak live sampai pukul 1, pukul 2 pun tak kisah sebab saya dah pencen. Okey, ni kelebihan orang pencen lah. Okey.
Jadi sahabat-sahabat, saya ucapkan salam Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini lebih baik, dan isilah jom kita sama-sama menambah amal-amal soleh kita, Quran kita, baca banyak-banyak Al-Quran. Kerana kelebihan dalam Ramadan ni, kita ada kekuatan yang sangat luar biasa. It's like magic. Dia macam magic. Daripada surau, kalau kita tengok surau masjid tu kadang-kadang 2-3 saf je kalau yang biasa, tapi bila sampai Ramadan dia penuh sampai ke tangga kan. Itu miracle of Ramadan lah. Kehebatan bulan Ramadan ini memang sangat luar biasa kan. Dan ini berlaku saban tahun. Setiap tahun berlaku macam tu. Lepas je Ramadan, habis hilang semua kan. Bila Ramadan datang balik kan. Tak apalah, sekurang-kurangnya bulan Ramadan ada kan. Memenuhi surau-surau. Okey, surau-surau memeriah sepanjang bulan Ramadan, alhamdulillah. Okey, apatah lagi kalau ada surau masjid yang buat jamuan buka puasa, masya-Allah lagi meriah. Okey, pula ada kari kambing pula, biryani kambing. Wow, lagi meriah lah. Okey, tapi tak apa. Okey, alhamdulillah sekurang-kurangnya walaupun apa sebab mereka datang, jadi yang paling penting mereka datang dengan harapan bila dah datang, dah ada tazkirah sikit, ada peringatan dan sebagainya, itu boleh memberikan kekuatan kepada mereka untuk teruslah lepas tu. Jangan berhenti bulan Ramadan je kan. Takut juga kita ramai juga yang berlaku hari ni bulan Ramadan semangatnya lain macam ibadahnya luar biasa. Qurannya sangat hebat. Okey, malam-malam pun solat kan. Kadang-kadang kalau hari biasa nak solat rawatib membayar, qabliyah, ba'diyah, zuhur, asar kan, pun susah kan. Tapi nak solat sunat payah. Tapi bila sampai Ramadan ni boleh solat tarawih. Paling kurang yang biasa-biasa standard kita buat, kalau Negeri Sembilan ni kita buat 8 rakaat, 3 rakaat, 3 witir kan. So 11 rakaat. Okey. Sederhana, tidaklah orang kata hebat sangat. Kalau di Brunei 20 rakaat. 20 rakaat kalau di Brunei. Okey, tapi kat sini dah banyak dah buat 8 rakaat. Okey, sederhana. Okey, bagi saya okey. Kita buat berterusan secara istiqamah. Jadi kalau kita rasa nak tambah kita balik rumah tambahlah. Tapi untuk buat berjemaah, saya rasa 8 rakaat dah cukup memadai. Okey, walaupun tidaklah hebat mana, tapi sekurang-kurangnya kita dah ada perkara yang ditambah di bulan Ramadan. Jadi kita dah mula solat tarawih kan, 8 rakaat campur dengan 3 rakaat, 11 rakaat. Itu dah luar biasa. Sebab kadang-kadang sebahagian orang, sahabat-sahabat kita, kadang-kadang solat sunat pun dia tak buat. Assalamualaikum jalan terus. Contohnya kan. Jadi bila sampai bulan Ramadan ni, alhamdulillah. Walaupun hanya bulan Ramadan, tapi sekurang-kurangnya adalah lebih baik daripada bulan Ramadan terus-menerus hanyut dengan dosa dan maksiat. Jadi tahniahlah pada sahabat-sahabat, walaupun hanya datang bulan Ramadan dan menghilangkan diri selepas Ramadan, at least boleh juga ucap tahniahlah, kerana anda lebih baik daripada orang lain yang langsung tak datang ke surau. Dahlah bulan biasa tak datang surau, dalam Ramadan pun tak datang juga. Okey, memang teruklah memang teruk. Jadi bagi mereka yang diberikan kekuatan Allah Ta'ala walaupun hanya di bulan Ramadan, maka bersyukurlah dan doalah pada Allah SWT agar terus istiqamah, jangan hanya bulan Ramadan. Ada ulama kata la ta'bud Ramadan, janganlah kamu menyembah bulan Ramadan. Maksud menyembah bulan Ramadan ni maksudnya apa dia? Maknanya beribadah tu, buat ibadah gandakan amalan hanya bulan Ramadan, bulan lain hilang. Tak bagus sebenarnya tetapi bagus untuk permulaan, dengan harapan lepas tu dia akan bertambahlah amalan dia. Artinya istilahnya ginilah sahabat-sahabat, bulan yang kita ibadah ni sebenarnya, ibadah ni sepatutnya berjalan sepanjang tahun. Okey, solat kita kena jaga sepanjang tahun. Quran kita sepatutnya kena baca sepanjang tahun. Okey, puasa sepatutnya kita amalkan. Contohnya Isnin, Khamis, itu yang sepatutnya. Bukanlah bulan Ramadan baru nak buat. Kadang-kadang silap juga kan. Jadi sebenarnya bulan Ramadan ini adalah bulan untuk kita gandakan. Bulan lain dah puasa. Okey, bulan lain dah puasa, Isnin Khamis, hari-hari putih contohnya kan. Dah buat bulan Ramadan tambah lagi. Tambahlah sebab sebulan kan. Jarang orang puasa selain Ramadan penuh full satu bulan, jarang berlaku. Walaupun ada,
tapi jarang-jarang. Okey, jadi memang ada peningkatan yang luar biasa lah kalau kita puasa bulan sebelum Ramadan, kata Isnin dan Khamis, ataupun sekali seminggu, ataupun sebulan sekali lah, kita kata sebulan sekali ambil lah setelah kita puasa. So bila datang bulan Ramadan, kita puasa sebulan. Memang mana beratus kali ganda lah kehebatan dia. Jadi bulan sebelum Ramadan kita dah baca Quran. Contohnya lah, kalau tak teruk, orang kata seteruk-teruk pun bacalah 2-3 ayat. Walaupun kita kata dalam solat tu kita dah baca ayat Quran, tapi janganlah dianggap itu sebagai ayat baca ayat. Walaupun memang baca ayat Quran pun dalam solat kan, tetapi kita nak yang baca di luar solat. Kalau kita boleh dapat satu muka satu hari pun, masya-Allah, dah hebat, bagus dah tu. Jadi bila sampai bulan Ramadan, gandakan dia, banyakkan dia, sekurang. Memang gandaan sangat luar biasa lah. Kalau kita boleh baca sebelum Ramadan, sahabat-sahabat, satu muka. Jadi bulan Ramadan kita baca satu juzuk, jauh beza tu. Okey, jauh beza dia. Pendekatan tak, kita tambah. Maknanya kita baca sebelum Ramadan kita dah baca, tapi bulan Ramadan kita tambahkan kalau kita nak ambil manfaat daripada ganjaran pahala yang begitu besar yang Allah Taala bagikan bagi orang yang beribadah di dalam bulan Ramadan. Okey, solat bulan sebelum Ramadan kita dah solat sunat pun kita dah buat, tapi tak sebanyak dalam bulan Ramadan, sebab dalam Ramadan kita ada solat tarawih. Jarang-jarang orang buat solat sunat selain daripada bulan Ramadan, sampai 11 rakaat. Jarang-jarang berlaku, tapi kita buat dalam bulan Ramadan. Artinya ada penambahan gandaan gandaan pahala pun insya-Allah banyak, kerana gandaan amalan itu yang banyak. Okey, di bulan sebelum Ramadan kita bersedekah, tapi bulan Ramadan kita tambah sedekah kerana Nabi sangat pemurah di bulan Ramadan. Nabi dah pemurah, tapi lebih pemurah di dalam bulan Ramadan, kerana pahala ganjaran yang berganda yang diberikan oleh Allah SWT. Contoh, jadi bulan Ramadan ni bukanlah baru kita nak start. Kita dah mula awal, cuma kita gandakan lagi, kita perbanyakkan lagi amalan kita di bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan ni bulan yang sangat special, yang pahalanya diberikan ganjaran hingga ulama menyebutkan sehingga boleh mencecah sampai 700 kali ganda. Nah, kita infak di bulan Ramadan boleh cecah sampai 700 kali ganda. Bahkan kalau kita ibadah puasa itu sendiri, lagi besar ganjaran pahala. Bahkan tidak boleh kita sebutkan berapa banyak pahala untuk puasa. Kenapa? Puasa ni Allah Ta'ala sebut dalam satu hadis kursi, kullu amali ibn Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Ini keistimewaan puasa lah. Okey, Allah SWT sebut dalam hadis kursi bahawa setiap amalan anak Adam itu bagi dia tu maksudnya ada pahala-pahala tertentu yang telah ditetapkan. Maknanya kalau kita buat amal-amal biasanya amal-amal kebaikan digandakan hingga 10 kali ganda. Bahkan ada disebutkan sehingga kalau dalam infak digandakan sehingga 700 kali ganda. Dia melihat kepada kita punya keikhlasan kita dan sebagainya. Tetapi puasa tak ada. Puasa tidak ditetapkan 10 kali ganda, 20 kali ganda, 7 kali ganda, tak. Puasa ni hanya kerana Allah SWT. Jadi memang puasa ni special hanya untuk Allah SWT, dan Allah Ta'ala sajalah yang menentukan berapa ratus, berapa ribu, berapa juta pahala yang nak diberikan kepada orang yang berpuasa, kerana puasa ni sangat special. Puasa ini tak sama dengan ibadah-ibadah lain, kerana puasa ini adalah rahsia. Kita puasa, sahabat-sahabat tahu tak saya puasa tak puasa? Tak tahu? Tak tahu kan? Yang tahu siapa dia? Saya dan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita makan pun, kita masuk toilet, contohlah masuk toilet minum air, siapa tahu? Tak tahu. Yang tahu hanyalah Allah. Tapi kita tak buat, kerana kita tahu Allah Ta'ala melihat. Kita masuk bilik, kunci bilik, dalam bilik ada makanan, kita boleh makan, dan boleh je orang kata berlakon boleh je berlakon, maknanya puasa kan, tak ada orang tanya pun, contohnya kan. Tapi kita tak buat. Kenapa? Kerana kita tahu Allah Ta'ala sedang melihat kita. Itulah kehebatan dia. Orang kahwin contohnya, bulan Ramadan kahwin, ini sangat-sangat tidak digalakkan. Okey, dia kahwin bulan Ramadan. Okey, so tengok isteri, suami tengok isteri kan, masing-masing ada keinginan. Okey, masing-masing sangat muda, sangat bersemangat, tapi dia tak buat. Walaupun di rumah tu dia berdua je kat rumah tu, dia boleh melakukan
maknanya melakukan hubungan seks dengan pasangan dia boleh, kerana halal kalau dia adalah suami isteri. Tapi sekali dia bulan puasa dia tak buat. Kenapa? Kerana yang melihat dia adalah Allah. Special tak? Special. Sebab tak ada orang tahu, tapi dia tak buat. Kerana dia yakin Allah Ta'ala sedang melihat dia. Sebab itulah ganjaran pahala yang diberikan oleh Allah SWT bagi orang berpuasa ni sangat-sangat luar biasa, yang mana hanya Allah Ta'ala yang menentukan berapa banyak pahala yang dapat, berapa banyak pahala saya dapat, berapa banyak pahala yang sahabat dapat. Dan pahala ini bergantung kepada keikhlasan kita, bergantung bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita menjaga lidah kita, menjaga mata kita, menjaga anggota kita. Semua itu dia ambil kira dalam Allah Ta'ala menentukan ganjaran pahala yang nak berikan kepada kita. Kalau kita betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, maka Allah Ta'ala akan bagi ganjaran yang orang kata tidak terhitung banyaknya, yang dapat menentukan hanyalah Allah SWT. Kerana puasa memang kerana Allah Ta'ala, kerana tidak ada orang tahu pun, ya, itu rahsia antara kita dengan Allah. Sedangkan amal-amal lain, solat, orang boleh tengok, okey, dan dia boleh terdedah kepada orang kata riak. Bila kita solat, kadang-kadang kalau solat kat rumah laju semacam, contoh 4 rakaat 2 minit 4 rakaat, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin, baca bukan cepat, contoh. Tapi bila pergi surau, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, amboi, lemah lembut je baca kan, slow motion je baca. Sebab apa? Sebab kalau dia baca laju-laju, nanti orang tengok. Bila orang tengok, nanti orang kata apa pula. Jadi dia kata sebab nak jaga orang, supaya orang tak kata dekat dia, nak tunjukkan bahawa dia ni seorang yang bagus beribadah, dan nampak macam khusyuk je, lain macam liling kepala kan. Contohnya masa solat, supaya apa? Supaya orang tengok, wah hebatnya orang ni kan, oh hebatnya Dr. Ni solat kan, menampak macam khusyuk betul. Lepas tu lagi hebat kalau boleh berlaku sampai keluar air mata lah. Oh, Masya Allah. Itu bila berlaku di hadapan orang belakang, bukan main laju. Artinya ibadat solat kita boleh terdedah kepada riak contohnya. Sama juga ibadat-ibadat lain. Sedekah contohnya. Bila orang tak nampak, bagi sikit. Bila orang nampak, bagi banyak. Walaupun orang kata mungkinlah kita tak tahu, kita boleh, bukan nak buat judgement, bukan kita nak kata orang yang bagi banyak itu tak ikhlas, tapi kalau itu berlaku, maka ia gambaran bahawa kita tidak ikhlas kepada Allah. Jadi sepatutnya orang yang ikhlas ni, sahabat-sahabat, dia buat ibadah sama, orang ada ke tak ada, sama je. Dia bagi infak, orang ada ke tak ada, sama je. Okey, bahkan dia akan bagi lebih banyak kalau orang tak ada. Sebab apa? Sebab dia tak nak orang tahu ibadah dia dengan Allah SWT. Dan kalau dia lagi banyak, dia bagi lagi dia sorok. Sekarang ni terbalik, kalau bagi RM1 kan, tutup. Tapi kalau banyak, tayang macam tu. Contohnya masuk dalam paper dan sebagainya, ambil besar-besar tayang. Jadi itu tak betul lah. Tapi terpulanglah kepada nawaitu, niat kita, kerana yang tahu niat kita di dalam hati adalah Allah SWT. Okey sahabat-sahabat, saya rasa sekadar inilah lebih kurang kita punya sembang-sembang pagi Ramadan, 2 Ramadan hari ini. Mudah-mudahan sikit sebanyak ada manfaatnya, yang baik daripada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang adalah kelemahan saya sendiri. Minta maaf banyak-banyak. Salam Ramadan Mubarak. InsyaAllah ada rezeki, ada peluang, panjang umur, kita jumpa lagi di masa-masa akan datang insyaAllah. Okey sahabat-sahabat, terima kasih banyak kepada semua-semua sahabat yang bersama kita, walaupun tidak berkumpul ramai sekaligus, mungkin masuk dan lalu saja. Okey, tapi bagi mereka yang sahabat-sahabat yang ada masa bersama saya sepanjang lebih kurang sekitar sejam jugalah. Okey, bersama pada hari ini. Okey, ada kebaikannya mudah-mudahan insya-Allah. Yang baik daripada Allah SWT, yang lemah yang kurang aku masih sedikit, tak banyak-banyak. Maaf banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat. Terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah.